Tanya saya jawab tu lah. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum pada Abang Farizwan. Apa khabar? Salam, sihat, alhamdulillah. Baik ya. Sihat. Baik. Okay, kita test suara dulu nah dekat live ni tak? Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum pada Abang Farizwan. Apa khabar? Okay. Baik ya. Okay, line clear bang. Line clear. Kita test suara dulu nah dekat live ni tak? Okay. Abang Farizwan, saya start dulu nah. Okey, untuk buat penyokong-penyokong di luar sana yang sedang live bersama Media Cafe. Petang ni kita bersama dengan legenda nombor 14 lah, iaitu Abang Farizwan. Abang Farizwan Cik Amit, yang orang kenal lah, berasal dari Pulau Tuba, Langkawi. Okey. Bagi yang mengikuti lah semua update-update daripada media sosial KFA, daripada unit media KFA, kita start semalam lah ataupun 2 hari lepas kita dah start mengimbau trivia. Kita buat trivia. Hari pertama kita imbau berkenaan dengan pasukan juara. Hari kedua bersama dengan Akmal, dan hari ini kita highlight pasukan tahun 93 yang kita tahu juara berganda lah. So bersama pada kita hari ini, saya carilah beberapa pemain lama ni pada hari ni, tapi yang saya dapat kontak yang reply adalah Abang Farizwan kita lah, legenda nombor 14 kita. Okay, so Abang Farizwan apa khabar ni? Alhamdulillah sihat. Sihat Abang Farizwan, bukan senang ni kita nak buat sesi temu bual bersama Abang Farizwan. Jadi pertama sekali lah, Abang Farizwan dah buat apa lah ni? Orang semua banyak nak tahu kan, kadang-kadang gap di antara zaman 90-an, 2000, awal 2000 dan juga ni 2020 dah ni. 30 tahun yang lalu. Apa Abang Farizwan dah buat lah ni? Lah ni kita berniaga lah cara kecil-kecilan dalam masa yang sama. Kita terlibat juga lah dengan bola sepak Langkawi ni, saya terlibat juga sebenarnya. Tapi tahun lepas lah saya terlibat. Tapi kebanyakan lah ni saya banyak orang kata berniaga. Bekerja sendiri lah, Okey Bang Farizwan, selain daripada itulah saya pun ada ikut jugalah program-program bekas pemain Kedah ni kan, daripada persatuan yang dinamakan KFA, Persatuan Bola Sepak Bekas Pemain Kedah. Jadi Bang Farizwan pun duk join aktif, saya tengok duk main kan, ada lagi tu gaya lenggok tu duk ada lagi. Cuma fitness tu lari sikit lah. Jadi mungkin Bang Farizwan boleh cerita sikit lah aktiviti-aktiviti bekas-bekas pemain Kedah ni, KFA ni. Terutama saya ucap terima kasih kepada Presiden KFA lah, Cik Kamal Idris lah. Dia bekas pemain juga lah. Maknanya dia, tujuan dia wujudkan KFA ni untuk mengeratkan silaturahim antara bekas-bekas pemain negeri Kedah lah. So banyakkan program KFA ni melibatkan kita perlawanan-perlawanan amal. Kita buat perlawanan amal, melibatkan antara negeri-negeri lah. Selalunya kita buat. Kebanyakan kita akan pergi macam this year kita bermain di Perak. Piala yang sebelum kita lawan Perak tu kita pergi main di sana lah. Lepas tu tengoklah negeri-negeri mana yang kita ni. Selalunya kita buatkan macam Piala Malaysia yang Kedah masuk final apa. Macam tu lah kita akan buat. Kebanyakan perlawanan amal lah kita buat. Masa Unity Shield di Perak tu Bang Farizwan dah sekali ke? Saya pergi main juga Unity, saya pergi main. Okey. Itu saya ingat perlawanan terakhir kompetitif antara bekas pemain Perak dan juga Kedah lah. Ya, saya rasa. Tapi alhamdulillah kita dapat bertemu kawan-kawan kita balik yang legend, banyak legend lah itu. Ya, banyak sangat masa tu kita berasa, sebab kita nak jumpa cara ni, kita pun tak tahu cara. Salah satu yang KFA buat adalah pertemuan bekas-bekas pemain lah. Itulah yang saya nampak memang idea yang bagus lah untuk dari segi dari segi kebijakan pemain pun kita masuk dalam tu kan, dalam KFA tu. Maknanya KFA ni banyak membantu kita perlawanan-perlawanan amal lah, maksud dia membantu bekas-bekas pemain lah, maksud dia. Okey. Tu niat tu terbaik tu. Mungkin ke depan ni boleh meriahkan lagi dan kita pun juga akan bantu promosi lah KFA dan
semua aktiviti lah yang di setiap masa lah, sebab benda ni akan meriahkan balik imbau nostalgia. Okey, dalam kita ada imbau pasal pasukan 93 ni, jadi tak lengkap lah kalau saya korek sikit lah daripada Abang Farizuan ni. Macam mana, mungkin background sikit lah kan. Macam mana abang boleh terinspirasi ataupun minat main bola ni daripada kecil? Saya sebenarnya ni arwah orang tua saya lah yang banyak mendorong saya daripada awal lagi lah, mulai kecil lagi lah. Dia memang minat bola lah. Bagi orang kata minat gila-gila bola ni. Kira sampai orang kata, orang kampung Tuba tu kata dia gila sebab terlampau train saya tu. Dalam bendang apa semua minyak tu dalam bendang. Lepas bila sekolah menengah, saya dah main untuk daerah Langkawi. Bila di Langkawi saya pergi ke bila ke letak cikgu di Langkawi ni, Cikgu Razak Cikgu Razak banyak membantu lah kita kan, membawa saya ke tengah lah maksud dia kan. Sebelum saya pergi Kolej Sultan Abdul Hamid, jumpa dengan arwah Cikgu Pak Kasim lah kan. Cikgu Kasim ni semua orang kenal lah, makna dia banyakkan melahirkan pemain-pemain bola sepak dari Kedah pada era 90-an lah, maksud 80-an dan 90-an. Cikgu Kasim ni banyak lah jasa dia kepada ni lah, bagi saya kepada KFA lah Cikgu Kasim ni. Okey, jadi antara kata mutiara Kedah lah masa tu untuk pemain muda ni. Kira masa dulu pun kita tahu tak ada tumpuan lain macam media sosial ke apa kan. Kalau main bola tu bola je dia pulun kan. Betul ya Abang? Betul. Dulu tak mana ada orang kata kita tak macam sekarang lah kita. Banyak sukan kita banyak macam futsal ada apa. Dulu kita nampak bola sepak ni kalau kita tengok dulu orang kan nampak future apa sebenarnya bola sepak, orang just main dia bola sepak ni. Sejak kebelakangan ni era 2000 ni yang bola sepak tu kita nampak macam satu kejayaan lah maksud dia kan. Ya. Okey. Kalau dulu Okey, baik bang. Okey, seterusnya lah mungkin abang boleh cerita terus lah tahun 93 start masuk first pasukan senior tahun berapa bang? Saya masuk 1991. 1991 lah, maksudnya 93 tu pun masih kita boleh kata junior lah kan dalam pasukan. Junior lagi. Masa masuk tahun 91 tu siapa striker utama tim pasukan masa tu? Hussein Jaafar, mana Azam Isak masa tu. Okey. Azam Isak lepas tu dengan striker import Brazil tu. Apa nama dia tu? Brazil tu. Dia 3 orang lah. Alright. Cuma okey, sebagai seorang pemain muda lah, macam mana abang bersaing dengan player-player yang kita kata ada nama? Kita tahu tahun 88, 80, tahun 87, 88, 89 tu, kita tengah duk top masuk final 3 tahun turut-turut. Okey, jadi masa tu kita kata pemain banyak pemain senior yang kita kata orang kenal kan. Jadi macam mana abang bersaing dengan player-player senior masa tu? Macam mana jiwa abang masa tu? Takut saya takut mula-mula nak masuk first team tu, jadi takut orang kata macam mana nak masuk tim Kedah ni kan, macam mana nak bersembang dengan player-player yang nama-nama besar macam Nur Azam, Hussein Jaafar, Ahmad Sobri kan. Saya bersyukur sebab saya di masa itu saya duduk dengan partner dengan yang kata Katul Anwar Abdul Hamid, Ketua Hamid. Katul ha. Ya kenal. Mana saya banyak patut dalam masa yang semua Ahmad Sobri bagi awak tahu kata semangat lah kan. Ya. Tapi yang paling kapten kita lah Radi Makdin lah dia memang banyak menyokong player-player baru. Maksud dia tak kedekut ilmu lah Radi Makdin ni. Okey bang, lepas daripada tu tahun 93 tu, masa tu abang rasa kemuncak pada pasukan ke? Start naik 91, 92, 93 sehingga boleh menjadi juara berganda? Saya rasa kita start build up team 1992 masa tu. Okey. 1992. Saya nampak team kita 1992 bila diambil alih oleh Robert Albert dengan Lani Azrai coach Azrai lah kan. Ya. Dengan Abaman Yusuf tu. Mana di situ kita nampak tim Kedah dia ambil player muda dan player senior. Dia gabungkan masa tu. Robert Albert gabungkan player junior dengan senior masa tu.
Okey. Dia olah tu yang kita nampak. Saya nampak bila player junior pun masuk banyak masa tu. Saya, Farouk, Tina Garen, banyak player muda masuk dalam tim masa tu. Okey, satu yang saya teringat lah, memang saya hadir ke stadium bersama-sama dengan pak saudara ke kawan-kawan pada masa tu. Aura masa tu saya tak boleh nak lupa disebabkan oleh gaya permainan tu. Okey, dalam trivia yang kita up hari ni tu ada 11 pemain lah. Ulu Bumi, Neketin, pemain-pemain macam Lintong Kin, Tibor Zaban dan sebagainya kan. Jadi abang rasa di semua departmen lengkap ataupun disebabkan apa yang boleh pada tahun tu hanya kita boleh jadi inilah champion 2 kali? Saya rasa masa tu orang kata kita boleh kata the best in Malaysia masa tu tim tu, sebab kita rasa semua position kita cukup. Maknanya semua dah bukan kata first level je dah. Reserve pun kalau masuk pun sama. Maksud dia kita rasa kita position kita cukup dekat dari segi defense. Kita Linky Hong, masa tu Tibor Zaban, Manjaman, masa tu kita ada midfield Lin Tiong Kim, Radi. Masa tu memang saya nampak Lee Ten Wee solid maksud kita tim yang solid kita nampak memang siapa tak boleh lawan dengan kita lah. Bukan bagi saya masa tu bila kita orang kata apa kita pergi tempat lawan pun kita tak takut. Macam tu. Kira macam kita ni kira kuat lah maksud dia macam tu lah contohnya. Ya, terbaik tu bang, terbaik. Kalau nak diimbas balik prestasi Kedah ni, dia ada naik turun, dia mesti ada. Naik 2 tahun, lepas tu turun. Lepas tu naik 2 tahun, turun, naik turun. Dari tahun 80-an sampai lah ni lah kita boleh kata. Jadi kita kata dari segi pembangunan ataupun dari segi pelapis tu, kita tak risaulah. Kedah ni semua orang kata berjuang sejiwa murni lah kita boleh katakan. Okey bang, saya tengok belakang abang tu. Ada satu poster menarik ni kan. Tapi poster ni nostalgia lah. Dulu kalau nak promo, poster-poster macam ni lah yang akan kita kata dalam TV, dekat Surat Khabar dan sebagainya. Mungkin abang boleh cerita sikit lah. Saya ingat tu dengan Singapura tu poster tu. Ya, final 93 ni. Gambar saya dengan Fandi Ahmad masa ni. Oh, Fandi saya kira 2 nama yang besar masa tu lah. Kira Singapura gambar Fandi dan Kedah gambar saya lah untuk untuk final ni lah, gaming lah maksud dia kan. Ya. Dulu cara macam ni lah. Dulu mana ada yang macam lah ni kan. Ya. Kira masuk satu paper muka belakang tu besar, kita puja lah gambar tu. Kan untuk lepas tu kata apa, masa tu bukanlah saya kata 93 tu sebab saya rasa komplit, sebab kita rasa dengan siapa kita tak takut lah maksud dia macam tu kan. Okey bang, kalau 90-an ni tak lengkap kalau masa zaman Robert Albert lah dia kata kan, ataupun awal 90-an ni tak lengkap kalau dengan V tu, JCV. Okey, mungkin abang boleh tunjuk sikit lah dekat penyokong-penyokong di luar sana JCV abang, yang abang ada lah, yang abang boleh kongsi lah pasal apa nostalgianya JC tu dan kenapa abang ni lah simpan lagi sampai hari ni. Ni jersey 1990 yang final ni 93 ni. Final ni. Nombor 14. Ni memang jersey asal tahun 93 tu lah kan? Bukan jersey pro. Orang duk jual ke apa ke tak no? Ni yang original. Yang saya simpan, yang saya simpan lagi masih saya simpan lah. Yang 92 saya dah bagi kat orang final. Baling. Saya bagi semua kasut lah apa masa kalah dengan Pahang tu. Saya bagi ni jersey je. Dulu punya lah, yang mana dahil yang lah dengan lusuh lah kata. Yalah. Tapi nostalgia tu pejat. So abang, daripada mungkin pasal bila kita sentuh pasal jersey ni kan, mungkinlah sepanjang karier abang lah, mungkin daripada kecil kan, daripada sekolah ke sampailah ke peringkat Malaysia, pernah wakil Malaysia kan, dan juga pasukan Kedah ni sudah tentulah. Jersey mana yang paling abang rasa nostalgia sangat dan paling abang rasa teringat sampai lah jersey ni, jersey yang mana satu yang abang pilih? Jersey yang paling saya tak boleh nak ni jersey ni ya. Jersey ni memang cantik ya, jersey ni memang. Hijau ni pula ada juga. Ni mana? Ada. Line terputus.
Connect balik bang. Jersey ni cantik ya. Allah, macam mana kau ni? Gambar tekan video. Dah balik dah. Okey. Tak ada sound. Alright, okey dah bang. Tak ada sound. Dengar tak suara dah? Dengar tak suara? Jul. Dengar tak? Okey. Okey. Bang ke badan tak apa. Bagi rapat ke badan sikit tak apa baju tu. Okey. Bang JC ni JC tahun 93 juga ke macam mana? Ni 92. Oh 92 no. Dia ada dua color dia ada. Ya. Dulu ni JC design sama aja, color je lem dia tak? Dia hijau tapi yang ni hijau macam pucuk pisang sikit dah. Siapa abang suka JC ni? Abang pilih JC ni pasal apa? Sebab yang ni yang saya rasa kata apa sedap dipakai dia. JC ni tak ada ni sebenarnya free yang JC ni. Nombor pun ada jet lagi belakang tu. Sebab dia tak tahu, dia tak lusuh benda ni saya tengok. Nombor dia pun cantik Kalau tak silap saya nombor ni JC ni dia punya kain tu ada macam ada timbul kan. Ya dia tulis jenama free di sini kain dia. Memang ringan lah dia. Jadi abang suka sebab JC ni kain dia sedap lah. Kain dia sedap sangat ni. Yang ni memang sedap lah JC ni. Kalau orang minta beli pun kita tak jual ni. Tapi kalau orang pun sejuta jual bang. Tak dapat kot ni. Tak dapat lah rasa JC ni. Tapi cantik memang sedap dia punya ni. Dia punya kain jadi JC ni lepas ni untuk kolektor JC peminat pasukan Kedah ni naik harga lah. Pasti abang kata tu. Allah, saya tak payah. Ada dah. Bila saya masuk live FB saya tu ada yang tanya dah harga dia. Yalah sebab dia ada peminat kat Malaysia ni adalah tengok ramai dah lah ni yang simpan JC legend-legend yang lama ni bukan sebab depa nak jual. Depa tu sendiri nak simpan sebab kenangan tu kan. Jadi siapa yang dapat tu kira antara depa ni bernilai lah. Okay, dia tak lusuh lah. Dia punya tak lusuh. Bayangkan berapa puluh tahun dah. Berapa puluh tahun dah. Dia tak lusuh je sini. Okay, memang dia punya. Alright. Seterusnya bang. Lepas bila kita sebut pasal JC ni, pasal nombor lah 14 ni. Sebab Akmal pun dia ikut abang. Dia kata nombor 14 ni kan. Sebab kalau striker ni selalu. Dia mesti nombor 9, 1 tambah 8 ke 19 ke. Jadi macam mana abang pilih nombor 14 ni dalam karier bang? Okey, sebenarnya saya nak pakai nombor 21. Saya dia komplek hijau kuning. Masa tu kita nak finalize nombor jersey pemain. Okey. Bila coach tanya pasal apa 21 pada awalnya? Pasal apa 21 yang pada awalnya? Pasal apa nombor 21? Saya rasa macam 21 tu bagi saya macam 21 lah, tak ada siapa pakai masa tu. 21 tak ada siapa pakai masa tu. Dan penambah 14 ni K. Ravichandran pakai. Oh, asalnya sebelum Ravichandran dia pakai no? Dia pakai K. Ravichandran. Lepas tu Farouk kat saya. Farouk Ismail kan kami kawan baik satu tim kan. Dia kata Wan, hang pakai nombor 14 hari tu. Saya pun kata elok kalau hang pakai nombor ni elok dia tu. Dari situ saya pun kerja, saya pakai nombor 14. Kemudian tak ada siapa lah benda tu. Saya pakai nombor 14. Okey, jadi secara tak sengaja lah kita kata, secara tak sengaja lah kawan-kawan punya hasutan tu jadi nombor kekal kat kita lah. Mungkin kawan bagi nombor tu macam satu, kalau ni kita rezeki saya kot nombor 14 tu dia berterusan lah daripada kira Ravichandran ke saya, daripada saya ke Akmal macam tu lah contohnya kan. Ya. Okay, itu cerita dia. Dia nak pakai lah sebelum ni. Nombor 14. Sebab dia relate dengan abang. Sebab Akmal kata tak ada masalah pasal Farizuan dia. Dia kata rambut cengkoi tu pun hak belakang tu pun dia tiru tu. Jadi itulah saya pun. Abang pun pernah jumpa dia masa K4 tu kan. Saya pun macam tak percaya. Dia pun jumpa saya pun cakap, saya minat kat abang, saya idola abang saya. Saya pun macam tak percaya lah kan. Tapi alhamdulillah dia pun berjaya dengan karier dia lah Akmal. Okey bang, ni kita move on lah sikit kan. Okey, ni dah pasal abang pasal ni. Lalu ni kita tengok pada teammate pula. Pada tahun 93 tu, abang rasa teammate yang paling banyak bantu abang untuk apa? Kita kata ni lah nak capai kejuaraan ni bukan senang kan. Jadi tim yang paling serasi dengan abang lah dalam tim 93 tu.
Saya cerita belakang lah 92 lah. Okey, 92 dulu dia bawa P93 kan. Okey. 92 ni roommate saya Ahmad Sobri Ismail. Oi, Mak Sobri keeper. Okey. Bayangkan saya dengan dia setahun dia duduk dengan dia. Okey. Tapi Mak Sobri Ismail ni the best goalkeeper in Malaysia. Ya, mana The satu. best. Makna dia saya learn from dia banyak. Oi, belajar daripada keeper tu. Ya, belajar striker dia kena belajar dari keeper. Oh, ya, betul tu. Lah ni banyak Ya. orang belajar striker daripada striker. Bukan belajar Tak striker betul. daripada goalkeeper. Okey, Tak mungkin betul. abang boleh cerita sikit tips lah pasal apa tu. Saya nak abang lagi kita dengan keeper tahu mana weakness keeper tu. Dia suruh tendang sini, dia terus tendang sini, kita tahu, kita training kan. Keeper tahu weakness dia. Okey, so maksudnya kelemahan tu, ambil kelemahan tu sebagai poin kekuatan penyerang. Ya. Mungkin saya ingat dia itu satu cakap, tips yang baik lah untuk pemain muda lelaki bang. pemain baru maknanya kita kena belajar kepada striker keeper sebab keeper akan tahu kelemahan bola tak mana. Dia akan beritahu, okey, saya selalu akan tanya dia, Mat, bola macam ni macam mana? Okey, dia kata, Wan, kalau keeper macam ni duduk hang kena tenang sini. Keeper macam ni hang kena tenang sini. That means waktu training kita praktik benda tu. Okey, mungkin abang boleh share lah satu je. Apa yang jadi kekuatan abang lah masa main jadi striker dulu kan? Gelecek ke? Rembatan ke? Tanduk ke? Jadi mungkin Saya sebab ni Mak Sobri bagi tips tu, abang jadi bagus kat situ. Saya sebenarnya bukan, saya dribbling tak berapa bagus. Kalau ikut dalam top striker yang paper tulis tu, saya ada lagi dalam telefon lah. Kita ada berapa? 6 striker terbaik Malaysia. Saya ni yang paling bagus speed lah. Laju Mana? lah. Okey. Makna kita laju, finishing kita, makna depan gol kita dalam di box tu the best. Maksudnya saya dalam di box tu 90% gol lah, maksudnya betul lah. Mana saya dalam di box tu. So abang punya tips tu laju boleh beat keeper macam tu, maksudnya boleh round the keeper ke atau macam mana? Ya. Maksudnya kita tarik kita keeper kena- keluar and then kita round keeper score gol lah. Ya, makna kita short sprint kita kena bagus. Okey. Bola rebound, bola mana shot, mana pas. Sebab striker dia tak perlu lari jauh. Dia dalam box tu ya yang Klasik lah, penting. klasik striker lah kita panggil. Ya. Okey. Dia tu itu Alugumi Adigu panggil saya Romario. Betul, kaki tu nak sama lah. So apa dia man? sebab Abang kalau tukar tengok dengan Romario Romario ni 3 kaki yang sama. Alugumi panggil saya, dia tak panggil nama saya. Dia panggil Romario. Okey. Itu terbaik tu bang. Saya ingat ini satu poin yang baik juga, mungkin kita boleh share dengan mana-mana pemain muda baru kan. Bukannya belajar daripada striker ataupun idola luar sana. Saya tanya mana-mana player pun, kebanyakannya dia appreciate backup striker dia, midfield ataupun penyerang lah kan. Tapi abang belajar daripada keeper tu itu terbaik tu. Mana saya belajar 92 dari keeper daripada Mak Sobri. Lepas tu 93 baru saya mungkin gandingan yang saya dapat pengapit saya tu bagus lah. Maksudnya Peter Neketin, Ya. Nizam Azhar, memang yang kita nampak yang kita kata memang orang kata kita tunggu nak skor gol je lah. Ya. Daripada setting mereka tu memang cantik lah. Tapi yang saya kata di sini saya belajar daripada Mak Sobri lah. Untuk cari poin weakness keeper, itu dia. Okay bang, kita move on next pula. Next question berkenaan dengan dalam teammate 93 tu kan lah. Siapa yang kita kata jadi abah lah dalam team antara pemain ni? Yang jadi ni kapten kita lah. Dia segalanya kapten lah. Dia Radhi Makdil lah. Dia macam apa-apa pun semua kena dengar dia lah, maksud dia. Okay. Memang kita menghormati apa keputusan dia. Karakter dia macam mana masa tu bang? Dia serius ke, dia kelola ke ataupun macam mana tu? Dia macam dia nak kata serius tak serius dia. Kan? Dia bercakap tu kita kena dengar. Itu. Kalau dia nak bercakap tu kita kena dengar. Yang merapu ni macam Mak Sobri apa semua ni merapu dia. Tapi merapu cara kat bola sepak kami lah. Orang tu dalam team ni patut lah merapu macam mana kan. Disiplin tetap nombor satu. Disiplin tetap nombor satu. Tapi dari segi bola kan. Mana penyampaian ni kapten kita Radhi lah. Memang Radhi so far ni the best kapten lah yang saya pernah dalam ni lah. Saya rasa tengok memang in future kapten masa tu lah kita.
Okay Memang bang, bagus lah. next pula bang, kita mungkin abang boleh share sikit lah benda-benda menarik dalam tim tahun 93 tu. Bukan atas padang. Kita tahu tahun tu menang 2 piala dan sebagainya. Ni benda luar padang ni kan. Mungkin abang boleh share sikit lah benda-benda yang paling abang teringat tim 93 ni. Pasal apa bonding antara player ke, ataupun ada seorang player yang abang rasa ada buat benda-benda yang kekal lah dalam ingatan kan. Jadi mungkin abang boleh share sikit lah dengan peminat-minat di luar sana ni. Ni saya cek 92 93 lah, orang yang sama kan, tim yang sama kan. 92 93 ni kalau cerita gelak ni. Gelap. Apa ni teringat sampai lah ni kawan berkenal. Okey, suka berkenal tu. Boleh cerita sikit lah berkenal awak tu. Tahu nak berkenal apa? Ingat bawang putih tu. Okey. Kan di hotel kita ada bawang tu kan. Ya, dia bubuh dalam bekas. Ada apa bekas? Kawan kata buah leci. Kita pun ambil cukup banyak. Siapa yang suka dah berkenal? Masing-masing duk berkenal ke macam mana? Masing-masing duk berkenal. Saya dengan Azmi Mahmud terkenal. Ni Wan, depa pun kami diorang pun ambil lah kan. Buah ingat buah leci tu kan. Ya. Tahu tak jangan penuh gelas lah. Ambil. Kita makan kena bawang. Tapi benda-benda gitu yang bagi rapat tu. Oh, memang benda tu kalau saya cerita orang apa ini yang saya akan cerita benda ni lah. Saya kata kena nayang saya dengan Azmi lah, kami kan kuat makan masa tu kan. Ya. Jadi mudah nak kena habang apa aja masuk mulut lah. Dulu kira orang kata bubuh apa-apa semua sapu kan. Lepas berkenal waktu kami. Saya dengan Azmi kenal yang tu. Bawang putih. Okey bang. Okey baiklah, ini kita dah masuk dah tim 93 tu. Jadi saya nak round sikit lah soalan-soalan yang ada ni kan. Mungkin kita boleh share dengan abang dan abang boleh bagi feedback lah kan daripada mereka punya komen ni. No? Boleh insyaAllah. Okey, sana saya tengok mana yang menarik dan bersesuaian lah. Jadi abang memang menetap di Langkawi lah, no? Di pulau lah. Saya memang menetap di Langkawi lah. Asal pun kita orang sini Pulau Tubor, Langkawi lah. Maksudnya saya lah ni, saya on and off lah di Langkawi dan di Tubor lah, macam tu lah. Maksudnya. Abang buat berniaga ke macam mana lah ni? Ya? Berniaga tak? Maksudnya berniaga apa lah ni yang mungkin boleh share dengan penyokong? Lah ni saya buat catering lah. Saya buat makan dengan missus saya lah ni. Dia buat makan. Okay, buat catering lah. Makan, saya buat makan. Kita akan ada kedai kita. Lepas tu kita... Kedai di mana? Abang share tak apa. Kedai di mana? Kok orang boleh pergi nanti kan. Penyokong-penyokong tahu kata ni kedai Farizwan lah. Mungkin boleh share sikit. Okey, insyaAllah lepas ni kita buka di Taman Intan lah. Kedai Taman Intan. Belakang Taman Intan Langkawi. Ida Mansuri lah. Belakang Ida Mansuri. Oh, Mansuri no? Ida Mansuri ya. Ida Mansuri tu ada kedai belakang tu, kita akan ada kedai makan di situ nanti. Oh, Ida Mansuri tu, Ida Mansuri. Ya, Ida Mansuri. Lepas tu dalam masa yang sama saya buat kontrak dalam construction ni saya buat jugalah untuk apa ni semualah berjaya. Lepas tu dalam chalet tu adalah satu orang kata apa? Kata saya panggilkan dia sebagai base awal orang tua saya lah. Untuk kita family lah itulah. Okey bang, ni pasal panggilan abang lah. Ada orang kata panggil Cik Mit. Tapi antara rakan-rakan masa tahun duk main bola tu, mereka duk panggil apa? Wan saja. Oh, Wan saja no? Tapi orang kampung panggil Cik Mit lah. Orang kampung panggil Paliwan. Paliwan, okey, Paliwan no? So, panggil Star Wars no? Saya boleh beza orang. Yang mana panggil Paliwan tu saya tahulah orang kampung saya. Daripada mana no? Kalau orang panggil Farizwan tu makna baru-baru kenal lah. Kalau Wan tu kawan rapat lah. Kira tiga nama yang tu pula kan. Okay, kalau yang panggil Farizwan. Ni ada feedback daripada penyokong lah. Dia kata tahun 93 tu ada orang Sarawak ni lah. Orang Kedah dia duduk Sarawak. Lepas tu dia kata tiap-tiap kali final atau tiap-tiap kali game dia sanggup balik main tengok di Alor Start ataupun final. Dia kata sampai 2,000 pun dia sanggup. Tapi dalam pengalaman abang lah ada abang kenal mana-mana penyokong yang mungkin abang boleh sebut nama mana pun dia ada. Ni macam peminat setia lah kan. Peminat setia abang lah. Die hard abang. Boleh tak? Mungkin abang boleh share kenangan-kenangan abang tu dengan penyokong. Kita kebanyakan kepok lah kita. Kepok player, penyokong lah. Kepok tu, no? Sebab apa? 8K dulu. 8K. Saya dengar 8K. 8K orang kepok lah. Orang kepok. 8K ni kira dia pun dulu saya sewa pun tak jauh pada rumah dia. Dalam dia kira apa?
Dia start masa tu. Dia Taman Rakyat Magong tu. 8K lah dia. So 8K ni top lah dulu. 8K ni kau. Dengan pemain-pemain, okey, ada yang tanya, dengan pemain-pemain yang senior-senior ni, contoh macam import lah. Macam masa tu Bumi Adigun lah, kita panggil Adigun. Lepas tu Tiketin apa semua ni, pemain import Tibo Zaban ni, abang duk contact lagi ke? Macam mana, lost contact dah ke apa? Lah ni saya ni dengan aktif Peter juga lah dalam media sosial. Cuma tu nak tanya abang lah. Saya dengan Peter masih lagi dalam FB, kita masih berinteraksi lah, bersembang lah, berchat dah. Bersembang, dia tanya khabar macam lah. Tapi dengan coach Robert Albert memang kita boleh kata tiap-tiap hari ya. Robert Albert. Okey, ni ada soalan ni daripada penyokong juga. Dia kata jika dilihat daripada trend bekas pemain yang biasanya akan terlibat secara langsung atau tidak masih terlibat dalam aktiviti berkaitan bola sepak lah. Okay, yang terlibat secara langsung ni kita tahu macam Akmal, Mat Ramli, lepas tu Tan Chen Ho. Okay, macam Farizwan ni, macam Abang Farizwan ni terlibat dengan perniagaan. Tapi ada tak terlibat dengan mana-mana pembangunan ataupun ni lah yang budak-budak punya ni kena rikit ke di Langkawi? Bola sepak saya ni rasa tahun lepas kot saya mula terlibat. Okay, secara direct lah dengan ni lah. Direct. Okay. Masa tu kita tim M3 lah tahun lepas. Okay. Langkawi United Bukan. Bukan. Masa tu Glory United. Kita guna nama Glory United. Masa tu saya depa lantik saya jadi pengurus pasukan. Pengurus pasukan lah no. Saya panggil Manjaman Hussein Jaafar jadi coach lah untuk tim tu. So macam mana pengalaman abang bila pegang tim ni? Saya tension saya. Rasa lain no, kita rasa lain no. Tak, mesej saya, orang tahu saya sendiri pun macam orang tahu apa? Kita tak stres macam tu lah. Kita main lain bila pegang ni lain. Saya rasa stres walaupun saya pegang dalam 3 bulan ni kot. Saya letak tanah. Tak boleh no. Tak apalah, kita punya sumbangan tu mungkin sebagai pemain tu yang banyak bantu orang dari segi inspirasi, dari segi keseronokan pada masa tu lah, kemeriahan pada tahun 90-an tu. Okay bang, ni ada soalan lagi. Kenangan manis lah ketika bersama Kedai Fir. Selain daripada Sam 3 tu lah, mungkin boleh cerita benda-benda lain lah kan. Dapat dinobatkan sebagai penyerang terbaik ke apa ke? Penjaring terbanyak Division 2 lah. Penjaring terbanyak Division 2. Okay. Kita semua hidup abang penjaring terbanyak Division 2 masa tu lah. Tahun berapa? Ya. 1992. 1992 no? Ya, Division 2 masa tu kita Division 2 kita main. Penjaring terbanyak 1992 tu. Dia untuk Division 2. Itu kenangan manis abang lah dalam sepanjang karier sepak no? Memang. Okay, masa abang main dulu, sepanjang karier lah, pertahanan mana yang abang rasa cukup tough lah nak lepas ni kan? Jenuh jugalah terlayak Leong. Dua orang ni lah susah nak lepas. Allen Davidson dengan Janjung. Allen Davidson dengan Janjung. Allen Davidson daripada Pahang. Janjung daripada Perak. Singapura masa tu dia main. Oh, dia main dengan Singapura lalu no? Ya, masa tu. Okay. Memang kan depa punya label tu bukanlah kita tak sampai, tapi depa punya orang kata depa macam kita bawa bola tu, depa boleh curi bola senang-senang daripada kaki kita. Okey, depa pandai baca game lah, pandai baca apa yang kita nak buat lah. Saya rasa memang susah nak lepas tu. Okey bang, lepas tu mungkin abang boleh kongsi sedikit lah pengalaman abang kan, macam mana transisi sebagai pemain bola kepada transisi hidup reality sebagai bukan pemain bola kan. Jadi mungkin saya tengok abang ada share pendapat ataupun ada lontarkan pandangan di berita harian kan. Hari ni main. Sabtu minggu lepas. Sabtu minggu lepas no? Okey sorry, Sabtu minggu lepas. Jadi mungkin abang boleh share sikit lah nasihat abang untuk mungkin peminat ataupun pemain bola di luar sana lah, untuk kita ambil yang positif lah. Okey, pertama saya macam mana, bila kita satu-satunya kita kena ada minat. Contohnya kita minat bola sepak, kita kena ada minat. Bila minat baru kita kena tanam semangat untuk berjaya tu baru boleh. Kalau kita minat saja tak tanam nak berjaya tu tak boleh. Dia takkan berjaya, makna kita minat saja. Lepas tu saya nampak bagi saya mungkin tahun 90-annya dia lain dengan tahun sekarang.
tapi orang kata apa, hiburan dia secara 90-an lah dulu. Ya. Dengan hiburan sekarang. Ya. Maknanya mungkin kita kata kalau macam player sekarang ni kita tengok gaji tinggi-tinggi apa kan. Ya. Compare dengan player dulu lah. Maksud dia player dulu bukan kata tak tinggi. Tinggi cara player tahun dulu lah maksud dia. Ya. Kalau boleh tu cuba simpan harta yang kita, sebab kita bola sepak ni tak lama. Kita tak tahu berapa lama kita boleh main. Mungkin kita boleh main sampai 10 tahun. Mungkin kita boleh main setahun, mungkin kita boleh main 2 tahun, mungkin kita boleh main 5 tahun. Kita tak tahu. Selagi kita boleh simpan, kita simpan lah. Duit tu jangan, orang kata nak boros, memang kita masa muda, kita nak kata tak boleh boros, salah lah maksud dia, kita boros. Tapi ada save untuk lepas kita bermain lah maksud dia. Saya nasihatkan lebih muda, kalau yang main lah ni lah, supaya simpan lah duit untuk bila kita tak main bola ni pun, kita masih ada, orang kata apa, kita tujuan kita tu ke benda-benda yang lain lah, benda bermanfaat lah maksud dia tu. Okey, jadi secara peribadinya abang berharap dapat player ni dapat buat saving lah maksudnya. Lepas tu nak berniaga ke, nak guna ke, itu terpulang lah. Yang penting tu saving tu, jangan spend sampai habis no. Ya, maksud dia janganlah lepas kita main tak ada apa, kosong kantung belakang kan. Maknanya kita cuba simpan sebanyak mana yang boleh untuk lepas kita tak main ni kita nak bekerja apa? Nak bekerja apa kan? Ya. Okey bang, mungkin saya ingat kita pun dah dekat ni, dah janji 30-40 minit kan. Ni so di penghujung sesi kita ni lah bersembang santai ni. Jadi mungkin akhir sekali lah abang boleh buat rumusan sikit lah berkenaan dengan scene bola sepak kita pada masa kini lah. Kita tahu mereka terkesan dengan apa yang berlaku kan. Ni tak pernah jadi ni dalam sejarah. Tak pernah jadi dalam sejarah. Nak kena batal liga, tapi kita ingat adalah langkah-langkah positif yang nak hidupkan balik liga. Jadi itu terbaiklah daripada penganjur dan juga pentadbir bola sepak di Malaysia, FAM dan MFL. Cuma dari segi pandangan abang lah, dalam break yang lama ni, okey, sebagai pemain bola sepak untuk tingkatkan motivasi, mungkin abang boleh share sikit lah daripada pandangan peribadi abang lah. Kita pun tak jangka benda ni semua kuasa Allah Ta'ala. Siapa nak sangka benda ni terjadi? So mungkin satu pengajaran untuk kita semua. Saya rasa untuk sebagai seorang bekas bekas pemain lah, maksudnya bila dalam keadaan macam ni kita panggil off season lah maksud dia. Off season ni maksud dia macam kita off season balik lah, sebab kita nak beginning balik, kita start mana kita cubalah buat benda-benda untuk ready untuk nak main nanti. Maksud dia kita buat sendiri, kita ada destinasi sendiri lah maksud dia. Kita buatlah cara yang di SOP yang dibenarkan lah maksud dia. Macam lah ni jogging dah boleh kan. Ya. Jogging dah boleh, bicycle apa semua dah boleh. Itu salah satu benda yang kita kata boleh meningkatkan kita punya fitness balik lah. Mana jangan orang kata duk makan, jangan kata buat sambil lewat lah maksud dia. Sebab kita bila kita pemain bola sepak profesional ni, sebab kita hanya semata-mata makan gaji sebagai pemain bola sepak, kita tak ada income lain lah. Maksud dia, kerja kita main bola. Itu mana kita kena ready. Bila orang panggil yang ready ya. Itu saya ni nasihat saya lah. Okey bang, mungkin terakhir lah ya permintaan saya daripada abang. Mungkin abang boleh nasihatkan ni pemain-pemain muda. Kita nak create banyak lagi kan, sebab program Akar Umbi pun sekarang tengok dengan NFDP lah, setiap tim bola pun lah ni dah ada tim muda dan sebagainya. Jadi mungkin abang boleh bagi nasihat pada pelatih-pelatih atau player-player muda ni, apa yang mereka perlu fokus. Sebab kita tak boleh fokus semua benda sebab mereka ni dalam pembangunan. Mungkin ada nasihat abang yang boleh mereka pakai nanti. Okey, nasihat saya kepada player-player, yang players lah maksudnya, player-player muda kita. Kita nak belajar sesuatu, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Namanya maksud dia kita yang pertama sekali kena ada disiplin diri lah maksud dia. Kita kena ada disiplin diri. Lepas tu kalau nak berjaya kita kena usaha dengan kita kata kalau orang usaha 100 kita buat 120 untuk berjaya. Okay. Sebab benda ni saya learn from Robert Albert lah. Okay. Hard work tu bukannya smart work. Memang kena hard work player muda ni. Ya, dia cakap saya you be a good player, you kena hard work. Dia cakap.
That mean you hard work macam mana saya tanya coach. Dia cakap you nak hard work, orang buat 100 kena buat 120. Itu ya. Be a good player. Kalau masa zaman abang dulu masa muda, ada tak buat extra training kan? Sebab kalau orang kata pergi buat extra training ni macam poyo pula. Bukanlah kita kata dari segi tu kan. Dulu kita lepas training habis ataupun kita selalunya awal. Kita akan main awal dulu. Kalau training pukul 5, kita 4.30, kita akan sampai dah training. Kita tak tunggu pukul 5. Pukul 5 kita dah ready. Okey. Maksudnya, lepas main kita akan ada extra benar-benar lagi lah yang ni. Tapi saya cakap mungkin saya be a good striker. Satu Mak Sobri. Yang kedua saya Robert Albert memang kau saya memang everyday saya kena awal. That mean dia saya rasa player lah. Dia bagi extra training ya bang? Dia kalau player lah boleh buat tu saya rasa dia akan jadi good player, good striker dia kata. Saya ingat tak ada benda apa yang mudah. Maknanya saya kalau saya training pukul 5, 4.30 saya main, dia akan ambil bola satu rajang tu depan gol. Bayangkan. 20 biji. Bayangkan 20 biji satu ranjang lah kita panggil kan. Ya. Saya ingat bukan rahsia lah kalau macam player-player dunia pun kita kata macam David Beckham lah contohnya kan. Cerita-cerita yang kita dengar kata dia nak buat bola curve dia tu, teknik tu kan. Dia tak tahulah yang mungkin saya tersilap dia kata dia sepak sampai berapa ribu kali kan untuk dapat teknik yang betul. Jadi tak ada benda mudah, bukan sepak sekali terus boleh. So memang hard work. Benda ni semua bola sepak ni memang kena hard work kan. Itu saya kata kita kalau orang buat 100 kita kena 120 baru kita dapat good player. Kalau Dajo tengok yang betul-betul players yang good players mana ada depa buat habis training depa berhenti atau sebelum depa mesti extra. Apa pun extra sebenarnya. Saya pengalaman saya memang Robert Albert bagi kira saya nak abang boleh kata sehari-hari ratus biji tu depan gol tu rasa. Baru boleh syak. You nak jadi sharp striker, you kena macam tu. Dia cakap saya. Dulu bang, saya nak tahu lah. Dulu padang training tu dulu kat Komplek Hijau Kuning kan masa tahun 90-an dulu? Banyak tempat kita dekat stadium, dekat padang istana. Padang istana lah. Lepas tu Komplek Hijau Kuning satu pun kan. Ya. Lepas tu padang Alok Semadum dah, Alok Semadum. Ya, Rangers. Rangers lah. Kita kadang-kadang training tu. Okay. Tapi kebanyakan kita akan training dalam stadium lah. Sebab kan. Okey bang, yang terakhir lah, kita bola ni tak boleh lari lah dengan penyokong kan. Kalau mereka kata without fans, football is nothing kan. Jadi mungkin abang boleh imbau balik peranan fan ni masa zaman abang lah kan. Masa tu memang meriah, saya pun alami rasa meriah tu. 80-an, 90-an di Stadium Nur Rahman. Dan juga zaman sekarang ni kita nak dapat penuh tu tengok prestasi, bukannya penuh sentiasa kan. Jadi mungkin abang boleh share lah kan sedikit pengalaman abang dan juga saranan pada penyokong-penyokong lah daripada dulu sampai lah ni. Mungkin lah yang boleh bagi ni sikit. Okey, penyokong ni kita tak boleh. Kita penyokong ni ibarat dia macam mana kita pukul main kita tak ada apa orang panggil, tak ada karan orang panggil. Dia kena ada penyokong. Bagi saya masa tu mungkin saya tak dapat alami semua 1991 lah. Saya alami orang kata Kedah kan turun division masa tu kan. Okey, prestasi menurun lah. Prestasi buruk mana penonton tak ada lah masa tu kata kan. Bukan tak ada lah. Ada tapi masih orang kata penyokong setia tu masih ada masa tu. Kita tengok masih ada penyokong setia. Sebab bagi saya bola sepak di Kedah ni tak ada sukan lain. Mana bola sepak tu adalah hiburan utama. Hiburan penuh. Bagi kita. Makna 92 saya main, jam 3 kira setakat yang saya main tu main dengan tim bawah pun stadium penuh. Dia tak macam pilih-pilih lah kita. Dulu tim Kedah main mesti penuh orang. Okey bang. Saya buat study lah. Saya buat study. Peminat ni dia macam ni. Peminat ni dia ada peminat dia. Contohnya Ulu Bumi Adigun ada 5,000 orang. Okey. Contohnya Radhi Makdin ada 5,000. Saya ada 5,000. Campur-campur tu yang jadi dia maaf lah kita cakap. Saya biasa tahun awal 90-an dulu saya player Kedah kan dulu kan kita bila
kemersutan tu, Okey. kita player Kedah tu kita pun tak berapa nak kenal kan masa tu kan. Ya. Lepas tu baru depa ni kan mencela ni kan. Itu yang salah satu saya rasa penonton boleh penuh stadium, salah satu macam tu kot saya rasa lah. Yalah. Tapi rasanya betul kot apa yang ni kan. Selain ni Peminat dengan ni. kita kata bantuan media sosial dan sebagainya, boleh direct tengok player sebanyak dia jadi macam satu suasana yang lain lah. Dulu Nah, dan betul. juga sekarang kan cabaran dia tu lain-lain. Kadang-kadang benda tu Betul. boleh jadi faktor positif untuk pemain. Negatif pun boleh jadi. betul. Macam dulu kita tak ada yang macam law ni kita kata. Tekanan Dulu surat abang dengan dengar radio daripada nak TV pun sekali-sekala kan. Ya. Dulu TV3 yang ambil. Macam law ni kita tengok tu sak cover. Mungkin salah satu penyebab kot orang dengan boleh tengok TV, orang tak pergi stadium kan. Dulu nak kena pergi stadium. Okey. Baru boleh dapat jumpa players tu kan. Okey bang, habis pasal peminat. Abang dah bagi dah pendapat abang berkenaan dengan peminat ni kan. Mungkin boleh berkongsi dan sebagainya. Mungkin akhir sekali ni lah rumusan abang lah kan. Petang ni lah tajuk kita sebenarnya berkenaan dengan Team 93 ni. Mungkin abang nak kata atau nak bagi kata apa kata lah pada teammate abang 93 tu kah, kenangan manis tu, dan juga mungkin akhir sekali pada semua lah. Saya 93 ni the best team lah saya rasa Kedah ni. Saya ucap terima kasih kepada semua lah yang terlibat lah. Haruh Datuk Basri, semua yang terlibat lah. Coach Robert Albert, Azraiko, Haruh banyak, Azmai Yusof, pengurusan KFA yang masa tu saya rasa the best. Bukan bagi saya masa tu KFA is the best pengurusan masa tu saya rasa. Sebab apa, memang bawah Haruh Datuk Basri ni memang tim Kedah ni kebanyakan ya, kita kata memang kita kata dijaga dengan baik. Dijaga, tak ada apa kata dari segi gaji ke allowance dia cakap ni cerita pengalaman sikit. Tajul. Boleh. Bila kita nama dah kita duk struggle, nama kita besar. Bila gaji kan dulu gaji kecil dulu. Kita pengalaman kita nak minta naik gaji lah kat arah Tok Basri tu. Kita tak dampi dia penat, dia tahu lah kita nak pergi buat apa. Boleh baca dah. Itu bagus tu. Kita pergi abang nak jumpa dia tahu dah bulan depan nak dah gaji kita. Memang the best lah dekat KFA. Lagipun kita anggap macam family masa tu. Sebab macam ayah jaga anak lah. Macam ayah jaga anak dia kata. Ya, macam tu. Dia jaga, memang saya cakap the best pengurus lah. The best pengurus. Nombor 2 Datuk Arah, Datuk Tahap. Sarawak saya pergi tim Malaysia. The best pengurus dia di Sukan Asia Rashimah. Memang best pengurus lah kira. Yang ni Agung kita lah yang bagi Agung lah ni lah. Agung kita pengurus kami, dia punya ni lah kan. Kami punya ni lah. Memang masa saya dalam tim Malaysia, Agung kita lah, memang Agung Sultan ni lah, memang dia the best lah. Okay bang, terima kasih banyak-banyak dengan sesi petang ni. Mungkin saya boleh rumuskan balik tadi daripada awal Bang Farizuan share lah berkenaan dengan macam mana terinspirasi dengan dalam kerjaya bola sepak ni. Mereka paksa main bola sungguh-sungguh cikgu kan. Sampailah pergi ke Alostar. Kita kata perjalanan abang tu. Okay, jadi di college tu, kita tahu lah college tu dulu sebagai tempat pusat elit lah. Apa kita panggil atlet di Kedah. Dan seterusnya abang dapat peluang bermain dengan sini-sini yang kita kata hebat-hebat lah. Tahun 80-an, hujung 80-an. 90 awal 90-an dan seterusnya kita kata the rest history lah pasal kejayaan abang dalam bola sepak ni. Dan seterusnya abang terus berniaga dan sebagainya lah. Dan banyak kenangan yang abang share lah berkenaan pasukan. Dan akhir sekali tu saya ingat poin yang penting juga tu, dalam satu pasukan kalau kita nak capai kejuaraan dan sebagainya, perlu ada semangat, kena ada disiplin, kena ada semangat sepasukan tu, kena bekerjasama. Ada pengurus yang baik yang menjaga player fokus kan, dan hard work tu yang paling penting bang. Okay bang, terima kasih lah. Bukan senang nak dapat sesi dengan legenda nombor 14 kita ni. Dah 2 hari dah legenda nombor 14. Akmal, ini Abang Farizuan. Okey, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ke depan ni kita akan dapatkan lagi pemain legenda kita mengikut trivia yang dikeluarkan ataupun dipromosi oleh media KFA. Dan bagi kami dari KFA ni,
InsyaAllah kami akan terus sokonglah bekas-bekas pemain, kita promo dan sebagainya. Mungkin last sekali ada ke bang? Abang nak sebut apa? Pulau Kedah Pulau kan lama tak sebut. Pulau Kedah Pulau itu nombor satu dah. Kita punya Pulau Kedah Pulau ni kita kena sentiasa di hati lah maksud dia. Ya. Lagu hijau kuning tu kena ada dalam hati, tersemat dalam hati maksud dia tu. Maksudnya saya doakan semoga Kedah tahun ni kalau bersambung capai target yang di inilah, yang di inilah maksudnya berjaya dalam inilah tim Kedah tu berjaya lah sampai matlamat yang diimpikan lah maksud dia. Okey bang, terima kasih. Kita jumpa lagi. InsyaAllah pada semua peminat kita akan berjumpa di sesi yang seterusnya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih.